Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah 7 puak jati Brunei. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Negara Brunei Darussalam adalah antara negara yang berada di dalam Pulau Borneo selain daripada Sabah dan Sarawak, Malaysia serta Kalimantan, Republik Indonesia. Apabila sudah namanya, sepulau memang ada kalanya yang mendiaminya walaupun berbeza negara, namun mempunyai banyak pertalian baik dari segi kaum, adat, tradisi dan budaya. Namun atas nama perbezaan, perlembagaan negara juga ada setengah terima tidak sama. Jika di Malaysia kebanyakan masyarakatnya digelar kaum maupun etnik dan dikategorikan sebagai puak jati Brunei. Dan terma puak jati Brunei adalah berdasarkan kepada Lembaga Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1984 yang memberikan terma yang mengkhususkan kepada 7 puak jatinya sewaktu negara mereka dimerdekakan oleh koloni British. 7 puak jati Brunei adalah Puak Melayu Brunei, Puak Dusun, Puak Belait, Puak Murut, Puak Bisaya, Puak Tutong, Puak Kedayan. Di samping masyarakat Brunei yang terdiri daripada 7 puak jati ini, juga terdapat kaum lain yang berbilang bangsa seperti kaum Cina, India, Iban, Kadazan serta golongan bangsa Eropah yang memilih Brunei untuk menjadi tempat tinggal mereka walaupun bukan berasal dari Brunei secara sejarahnya. Pada awalnya, penempatan puak Melayu Brunei adalah di pesisiran pantai Brunei. Mereka membina binaan penempatan mereka di atas air, yaitu rumah papan. Dan masyarakat Melayu Brunei sinonim dengan perkampungan sejarah mereka seperti kampung air yang masih wujud sehingga sekarang. Suatu waktu dahulu, sumber ekonomi mereka adalah sebagai pelaut maupun nelayan. Juga tidak boleh dipisahkan dengan perniagaan runcit yang menggunakan perahu suatu waktu dahulu seperti padian. Namun sekarang, aktiviti seperti itu sudah tiada lagi kerana kerajaan Brunei sudah menempatkan mereka di satu kawasan yang kekal untuk berniaga. Terkenal dengan seni kraf tangan yang tinggi nilainya, seperti pertukangan emas, perak, tembaga, besi, serta tenunan songket Brunei yang begitu unik yang dikenali sebagai jong sarat. Kaum Dusun merupakan subetnik bagi kaum Kadazan Dusun di Sabah, Malaysia. Namun di Brunei mereka merupakan antara 7 puak jati Brunei digelar Dusun. Kerana kegiatan ekonomi mereka iaitu
mengusahakan dusun buah-buahan. Suatu waktu dahulu, mereka juga mengamalkan pertanian nomad demi mencari tanah pama yang subur untuk bercucuk tanam. Selain itu, mereka juga antara yang namanya dengan peternakan lembu, kerbau, ayam juga itik. Oleh kerana nenek moyang puak dusun adalah asalnya berpahaman animisme, maka ada setengah dusun di Brunei sehingga ke hari ini masih lagi berpegang teguh kepada kepahaman ini. Namun, sejajar dengan waktu, ramailah juga puak dusun yang sudah memeluk Islam sebagai salah satu pegangan agama mereka. Dikenali dengan nama Puak Belait kerana penempatan mereka tertumpu di Sungai Belait seperti Kampung Kuala Balai, Kampung Mumong, Kampung Rempayo dan Kampung Mungkom. Dahulu sumber ekonomi mereka adalah bersawah padi serta membuat sagu, seperti juga etnik-etnik di Sarawak. Menurut sejarahnya, Puak Belait ini adalah pecahan daripada etnik Kiput atau Lakiput di Sarawak yang ramai di kawasan Baram, Miri, Sarawak. Menurut laporan yang dibuat oleh Hagas Helet 1980, penghijrahan orang Belait ke wilayah Brunei Darussalam pada awal abad ke-19 Masihi, iaitu antara 1830-an sehingga 1890-an. Dan keberadaan mereka di Brunei sekarang dikatakan adalah kerana demi survival kaum mereka, iaitu mengelak perang kayau atau perang perluasan kuasa yang sememangnya menjadi tradisi di bumi Sarawak suatu waktu dahulu. Ketika itu dikatakan bahawa nenek moyang Puak Belait melarikan diri daripada kawasan yang bernama Ulu Tinjam Baram yang didombasikan oleh etnik Kayan. Nenek moyang Puak Belait mungkin mengamalkan kepahaman animisme dahulu, tetapi sekarang mereka sudah memeluk Islam sepenuhnya. Terdapat banyak terma dipanggil bagi merungkai satu puak jati bernama Murut kerana di Sarawak misalnya ianya dikenal dengan nama Lun Bawang. Manakala di Sabah dikenali sebagai Lun Daye dan Murut di Brunei sudah tentu bukan merujuk kepada etnik Murut di Sabah. Menurutnya, sejarahnya nama Murut diberikan oleh Brunei bagi merujuk kepada satu komuniti yang mendiami kawasan berbukit bukau di Brunei. Menurut sejarah juga menyatakan bahawa Puak Murut di Brunei dikenali sebagai etnik Lun Bawang di Sarawak dan etnik Lun Daye di Sabah. Ini merupakan satu kumpulan masyarakat yang berasal daripada satu kawasan yang terletak di tengah-tengah Pulau Borneo yang dikenali sebagai daratan tanah tinggi Kerajaan Kelabit. Dan mereka juga dikatakan telah membuat penghijrahan ke seluruh Borneo yang meliputi Sabah, Sarawak dan Brunei sejak dari kurun ke-17 hingga 18 Masihi lagi. Suatu waktu dahulu, sumber ekonomi mereka adalah bertani, iaitu menanam padi dan mengamalkan pertanian nomad bagi mencari tanah pama yang subur. Dan atas aktiviti ini adalah difahamkan populasi Puak Murut di Brunei
juga bertebaran, iaitu berbeza-beza perkampungannya serta tidak mengkhususkan di satu tempat sahaja. Jika dahulu nenek moyang mereka mengamalkan kepercayaan animisme, namun sekarang puak ngurut ramai yang sudah memeluk agama Kristian sebagai pegangan penghidupan mereka. Puak Bisaya bukan saja ada di Brunei, malah turut ada di Sarawak dan Sabah sehingga ke hari ini. Dan apabila ada yang berkata bahawa Bisaya merupakan masyarakat yang berasal dari Filipina, iaitu merujuk kepada bangsa Bisaya, adalah penyataan yang salah kerana ianya tidak selari dengan sejarah bangsa Filipina. Malah bahasa juga langsung tiada persamaan. Dikatakan bahawa sewaktu dahulu pemerintahan di Pulau Borneo agak kucak-kacir dan banyak penindasan sehingga mewajarkan masyarakat Bisaya berhijrah daripada tempat asal, iaitu dari wilayah kerajaan Brunei yang telah wujud seawal kurun 977 Masihi. Penghijrahan bagi survival inilah yang telah membentuk masyarakat Bisaya di Sabah, Sarawak maupun Brunei sekarang, berdasarkan laporan yang diterangkan oleh pakar sejarah antropologi seperti Buescher 1958 dan Hussein dan Newman 1987. Ini dapat dibuktikan apabila tahun 1370-an Empayar Tanah Besar Cina telah mengantar satu misi ke negara Brunei, iaitu Brunei, yang mana ketika itu Chang Chin Tazi telah membantu Maha Moksha, Raja Brunei, bagi mengawal pemberontakan. Pemberontakan itu telah menyebabkan ibu kota Brunei pada masa itu telah terbakar teruk dan Maha Moksha hanya bersandarkan kepada 1000 masyarakat tempatan Brunei yang dikenali sebagai Bisaya untuk tujuan pertahanan dan keselamatan. Bantuan daripada Maharaja Tembok Besar Cina telah dapat meredakan kerajaan Brunei pada masa itu, dan sebagai membalas jasa itu, maka Maha Moksha telah mengantar satu rombongan bagi misi penghormatan ke negara Cina pada Ogos 1371. Selain daripada itu, dari segi pengkajian sejarawan menyatakan bahawa etnik Bisaya yang menghuni bumi Borneo sekarang, menurut laporan Bayer Echo pada 1926, Hester Eddy pada 1954 dan Harrison pada tahun 1956. Sependapat menyatakan bahawa etnik Bisaya merupakan kumpulan masyarakat yang berasal daripada Sriwijaya melalui panglima mereka yang bernama Sri Bisaya. Pendapat ini juga disahkan oleh seorang pengkaji sejarawan, iaitu Sonza, pada tahun 1972. Sekarang puak Bisaya di Brunei sudah pun memeluk agama Islam sepenuhnya. Puak Tutung juga seperti puak Belait mempunyai jalan cerita sejarah yang sama, cuma berbeza daripada asal etniknya, kerana puak Tutong dikatakan adalah subetnik pecahan kaum Kayan yang ada di Borneo.
Menurut sejarah oral, diceritakan bahawa etnik Tutong ini merupakan rakyat kepada satu kerajaan kuno yang hilang di bumi Sarawak yang dinamakan Kerajaan Negeri Melanau yang dikatakan wujud pada awal abad ke-13 Masihi. Etnik Tutong dipimpin oleh seorang pemimpin yang juga merupakan abang ipar kepada Raja Tugau, iaitu Besiung. Pada ketika itu, Tutong merupakan salah satu daerah jajahan Empayar Kerajaan Negeri Melanau. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Lawrence yang diterbitkan pada tahun 1911 dengan tajuknya The First Brunei Conquest on the Sarawak Coast, ada menceritakan bahawa Tutong merupakan wilayah pertama yang dimenangi oleh Kerajaan Kesultanan Brunei pada perang perluasan wilayah sekitar abad ke-13 Masihi lagi. Di dalam satu syair purba yang berjudul Syair Awang Semaun, yang merupakan antara dokumen purba yang menjadi rujukan sejarah di negeri Brunei Darussalam, pula menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Melanau telah kalah di dalam satu perang dengan Sultan Muhammad Shah atau Awang Alak Betatar. Akibat daripada kekalahan itu, Puak Tutong berserta dengan wilayah mereka telah menjadi hak kepada Kerajaan Kesultanan Brunei Darussalam suatu waktu dahulu. Dinyatakan juga bahawa Puak Tutong di bawah Kerajaan Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai pembesarnya sendiri yang dinamakan Menteri Tutong. Menurut cerita legenda di dalam etnik Kayan pula menceritakan bahawa etnik Tutong sebenarnya adalah satu masyarakat yang mempunyai susur galur keturunan dengan seorang pahlawan etnik Kayan yang bernama Tutong. Dan mereka dinamakan orang Tutong mengambil sempena dengan nama pemimpin mereka itu dari sudut cerita legenda dari Puak Jatimurud di Brunei pula memberikan penafsiran yang berbeza mengenai asal keturunan Puak Tutong. Dikatakan bahawa Puak Tutong yang mendiami utara Sarawak dan Brunei sekarang adalah asalnya daripada saudagar pengembara daripada Pulau Sulawesi yang bernama Sri Lutong. Hasil perkahwinan Sri Lutong dengan anak kepada pemimpin Puak Murud yang mendiami Kampung Suran, iaitu satu perkampungan Puak Murud di Sungai Tutong, akhirnya membentuk masyarakat Tutong yang mendiami Sarawak dan Brunei sekarang. Di Brunei sekarang, Puak Tutong adalah beragama Islam dan sudah meninggalkan norma-norma anism yang diamalkan oleh nenek moyang mereka suatu waktu dahulu. Puak Kedayan bukan sahaja ada di Brunei, tetapi turut ada di Sabah maupun Sarawak itu sendiri. Dan walaupun terpisah oleh negara yang berbeza, namun begitu, sehingga ke hari ini, orang-orang Kedayan di negara-negara ini masih lagi mempunyai adat tradisi serta budaya sama. Contohnya, acara makan tahun yang sentiasa dilestarikan saban tahun bagi merayakan kejayaan dan perolehan menanam padi. Sejarawan mempercayai bahawa asal-usul keturunan Puak Kedayan adalah berasal dari 40 orang tukang dan pengikut
Raden Ansukadewa, yaitu putra Raja Maharaja Pahit yang kalah bersabung ayam dengan Awang Alak Betatar. Mereka menjadi taruhan dan gadaian untuk pertandingan itu. Peristiwa ini dikatakan berlaku sekitar tahun 1340-an. Penempatan asal mereka dikatakan terletak di Mejawah Jerudung Brunei. Diceritakan juga bahawa etnik Kedayan ini adalah satu kaum yang gemar membantu mereka yang datang memohon pertolongan, dan kerana itulah waktu dahulu mereka pernah membantu Angkatan Laut Kerajaan Johor untuk mencari Puteri Dayang Pingai yang diculik oleh Awang Semaun bagi diperistrikan oleh Awang Alak Betatar. Di samping itu, ada juga yang berkata bahawa Puak Kedayan merupakan pengikut Puteri Lela Mencanai, iaitu Permaisuri Sultan Bolkiah, pemerintah kelima Kerajaan Brunei suatu waktu dahulu. Mereka ini merupakan keturunan rombongan kapal yang dibawa bersama-sama dengan Puteri Lela Mencanai. Suatu majlis perkahwinan puteri ini dengan Sultan Bolkiah Brunei. Dikatakan sewaktu Sultan Bolkiah berada di Jawa bagi menguruskan perkahwinan baginda, baginda telah menawarkan beberapa orang Jawa untuk berhijrah ke Brunei dan menanam padi serta tanaman di sana. Ini dikuatkan lagi di dalam rekod persejaraan di negara Brunei Darussalam yang mencatatkan bahawa orang Kedayan merupakan yang pertama memperkenalkan penanaman padi sawah di negara tersebut. Oleh kerana ikatan yang kuat dari segi sejarah, sehingga sekarang untuk di Brunei misalnya, Puak Melayu Brunei dan Puak Kedayan bagai aur dengan tebing mufakatnya, dan Puak Kedayan juga adalah antara mereka yang terawal menganut Islam di Borneo. Sesungguhnya terlalu banyak perikatan antara masyarakat yang mendiami Borneo, biarpun terpisah oleh 3 negara. Keunikan inilah yang menjadikan Borneo itu sungguh berbeza, dan walau berlainan bangsa maupun agama serta negara, namun tetap sentiasa melestarikan adat budaya dan tradisi yang sama. Bahasa maupun dialek mungkin sudah tidak sama kerana adanya asimilasi dengan masyarakat yang lain, tetapi ini tidak bermakna mana-mana penduduk Borneo tidak boleh berkomunikasi sesama kita.